Hello. Okay, sekarang kita nak bincangkan soalan trial Johor set 2, kertas 2, soalan 15. Soalan ini, Rajah 15 menunjukkan harga jualan rumah di kawasan A dan kawasan B sepanjang tahun 2021. Kita lihat graf ini ya. Harga jualan dan yang ini unit rumah. Okay, bagi kawasan A dan kawasan B. Okey. Soalan yang pertama dia nak bentuk taburan data bagi kedua-dua kawasan itu. Okay, kita nak lihat bentuk taburan dia, macam kawasan A ni bentuk macam mana dan kawasan B ni bentuk macam mana. Okey, kita lihat bentuk A. Okay. Yang ini dia lebih ke sebelah mana? Okay. Kita tengok dia akan lebih ke sebelah kanan. Jadi kawasan A pencong ke kanan. Sekarang kita nak lihat kawasan B pula. Kita lihat dia lebih banyak di sebelah mana? Sebelah kiri kan? Okay, jadi dia pencong ke kiri. Okay, jadi jawapan kamu boleh tulis macam inilah. Kawasan A pencong ke kanan dan kawasan B pencong ke kiri. Okay, yang ini jawapan untuk nombor 1. Next. Okay. Bandingkan serakan harga jualan rumah bagi kedua-dua kawasan itu. Kita nak tengok harga jualan dan serakan harga jualan bagi kedua-dua kawasan tersebut. Kita lihat harga-harga dia beza tak jauh mana. Kita lihat di sini titik-titik ini. Jadi soalan ini kamu boleh jawab serakan harga jualan rumah di kawasan A dan di kawasan B hampir sama. Hampir sama. Walaupun mempunyai bentuk taburan berbeza. Bentuknya berbeza. Tadi kan? Pencong yang kawasan A yang ini dan kawasan B yang ini. Harga hampir sama tapi bentuk taburan berbeza. Seterusnya, pada pendapat anda, lokasi manakah mungkin mewakili kawasan bandar dan kawasan luar bandar? Okey, kalau kita lihat di kawasan A, kamu boleh tengok pada harga dia. Nah, kita tengok harga dia yang ni 64,000. Jualan dia banyak ini. Antara ini Okey. Kemudian boleh tengok bahagian B. Okey, A dengan B, harga mana yang lebih tinggi? Harga yang mana lebih rendah? Lepas tu kamu bolehlah kena pasti kawasan dia bandar ataupun luar bandar. Biasanya kalau kawasan di luar bandar, harga dia macam mana? Rendah ke tinggi? Lepas tu kalau harga di bandar, harga rumah di bandar, rendah ke tinggi? Alright. Bila kita tengok kawasan bandar, nak tentukan kawasan bandar A atau B, kita lihat harganya yang tinggi, iaitu kawasan B. Kawasan B kerana harga rumah adalah lebih tinggi. Nah, kawasan B. Kalau kamu lihat di sini kita boleh buat keputusan daripada harga ini. Kemudian kawasan luar bandar ialah kawasan A kerana harga rumah adalah rendah. Sekarang soalan B. Objek di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 60 orang pelajar dalam satu pertandingan nilam peringkat sekolah. Jadi bilangan buku dan ini kegerapan longgokan.
Soalan yang pertama. Okay, baik. Soalan yang pertama, bina satu plot kotak berdasarkan UGIF tersebut. Okay, nak plot kotak, benda yang kamu perlu cari ialah titik minimum. Okay, titik minimum kamu boleh lihat di sini. Okay, di sini yang nilai yang paling rendah, iaitu 5.5. Selepas itu, kita nak cari titik maksimum. Maksimum yang ini, okay, paling tinggi kan, 40.5. Seterusnya, kita nak cari median. Okey, untuk median perlu penyeraan ya. Okey, median ambil 1/2 darab 60. 60 tu ambil dari nilai ini ya, tertinggi 60. Okey. Sama dengan 30. 30 kamu lihat di sini. Ni ya. Okey. Ambil sini, ambil pembaris, garis, dan bila bertembung di sini kamu garis turun ke bawah dan baca nilai di sini. Okay. Contoh ya. Okay, cikgu ambil pembaris dan garis. Okay, dan turun di sini. Okay, kamu boleh baca pada graf kamu lah. Okay, dan jawapan cikgu ialah 23.5. Okay, ini untuk median. Seterusnya kita nak cari Q1 ataupun kuartil 1. Okay. Kuartil 1 perlu penyiraan juga. Okay. 1/4. Darab 60 juga. 15. Macam tadi juga kita lihat di sini. Ni 15. Okay. Dan turun di sini. Kamu baca nilai di sini. Okay. Jadi nilai tersebut adalah untuk kuartil pertama 18. Okay. Next kita nak cari kuartil ketiga. Okay. Kuartil ketiga 3/4. Okey, 45. Kita lihat di sini. Di sini. Dan kamu tarik garis dan turun ke sini ya. Okey. 45 di sini. Okay, guna pembaris ya. Okay, ini lakaran saja. Kamu boleh guna pembaris lebih tepat. Okay, di sini kuartil ketiga. Cikgu dapat 28.5. Okey. Bila kita dah dapat dah titik maksimum, minimum, median, kuartil 1, kuartil 3. Okay, sekarang kita nak plotkan graf, plot kotak. Yang ini yang dia dah beri, yang telah diberi di ruang jawapan. Okay, pertama sekali kamu buat garisan, garis lurus. Okay, dan letakkan garisan untuk kita nak tulis nombor senggatan tu. Okay. Dan kamu hanya boleh ikut balik soalan yang dia beri tu dekat UGIF tu kan. Okay. Tulis balik nilai tersebutlah sebadan atas tu. Nah, 5.5 sampai 40.5. Okay. Kemudian kita letakkan titik minimum. Okay. Minimum 5.5, maksimum 40.5. Okay. Buat bulat macam tu. Tak perlu besar sangat dan jangan kecil sangat ya, sampai tak nampak pula. Okey. Median kuartil 1 dan kuartil 3. Okey, dah ada semua titik ini, sekarang kita gariskan ini ataupun nak garis yang ni dulu pun boleh. Okey. Mana pun boleh. Okey, sambungkan garisan-garisan tersebut. Okey, dan jadi kotak. Okey. Dah siap untuk plot kotak.
Okey, seterusnya nyatakan julat dan julat antara kuartil berdasarkan plot kotak tadi. Yang ni plot kotak yang kita dah lukis tadi. Okey, julat ialah kita ambil nilai maksimum tolak nilai minimum. Dapat 35. Julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ni 28.5 tolak 18 dapat 10.5. Okey. Ulang julat ambil nilai maksimum tolak nilai minimum. Julat antara kuartil ambil kuartil ketiga ni tolak kuartil pertama. Ni maka dapatlah julat antara kuartil. Seterusnya yang ni adalah dari nota daripada buku teks apa bentuk-bentuk ini untuk jawab soalan yang seterusnya. Okey. Yang ni nak tentukan bentuk plot kotak tadi. Ya. Okey, tengok plot kotak kita ini macam ni kan. Kamu boleh pilih yang mana satu. Kalau di sini kita lihat dia adalah taburan simetri. Jadi jawapannya ialah data ini mempunyai taburan simetri. Boleh tulis di ruang jawapan. Sekian, terima kasih.